Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi tuan-tuan puan. Kita masih lagi dalam bab-bab strategi pelaburan saham kan. So macam mana pelaburan anda trading? Okey. Anda investor ke trader? Kan? So kebelakangan ni nampak gaya saham-saham penny stock saham yang murah tu berjajaran rendah tu dah mula bergerak lah kemudian kita nampak yang dah ada cerita-cerita tentang vaksin kan, pengeluaran vaksin tak berapa lama lagi kan, semua dah kebanyakan vaksin ni dah berada di tahap ketiga kan, dah nak masuk final stage jadi bila vaksin ni dah comeback, maknanya keadaan insyaAllah boleh kembali kepada normal lah kan. Jadi kebanyakan kata-kata COVID akan ditinggalkan dan tukar kepada kata-kata vaksin. Nampak gaya begitulah kan. Wallahu alam, tak tahu kita tengok dulu macam mana. Alright. So apa strategi kita hari ni? Ini Fuad nak ceritakan tentang strategi yang selalu kita dengar lah iaitu buy on rumors and sell on news. Kan. Rumors tu apa? So rumors tu adalah primary information, informasi primary, informasi dalaman. Maknanya kat sini ialah kalau katalah satu syarikat tu dia nak buat kilang glove lah contohnya kan, buat kilang glove. Jadi orang dalam syarikat tu dia orang lah yang antara awal-awal sekali yang akan beli saham tersebut, sebab dia orang dah tahu dah yang syarikat tu akan buat kilang glove, dan kilang glove tu bila dah siap nanti boleh produce glove, bila produce glove boleh buat duit kan. Jadi dia orang awal-awal dia dah beli kan. Jadi rumours ni memang tak ada lagi, belum keluar lagi dekat TV, belum keluar lagi dekat social media, belum keluar lagi kat surat khabar, belum keluar kat mana-mana lagi so dia hanya dengar-dengar gitulah dalam market talk kan, market rumours. So apa jadi kemudian bila orang yang dapat rumours ni, dia pun mula beli dia orang pun beli. Lepas tu ianya akan kelihatan dekat chart kan, kalau ada apa-apa rumours selalunya akan ada spike lah, dia akan naik turun sikit kan. Jadi cerita dia dalam hal ni kan, kalau dapat apa-apa rumours tentang apa-apa saham sekalipun kan, yalah faham lah, rumours tu tak semestinya benar kan. Tapi selalunya kalau kat dalam negara kita ni kan, kita dengar apa-apa rumours sekalipun, selalunya rumours tu betul lah kan. Itu cerita dia. So kalau kita lihat kat sini, kebelakangan ni ada banyak syarikat-syarikat yang keluarkan rumours-rumours ini kan, keluarkan rumours. Kebanyakan syarikat dia semua nak enter into the COVID industry lah kan, nak buat glove, nak buat sanitizer, nak buat face mask kan dan sebagainya kan. So banyaklah rumours-rumours yang berkeliaran. Bila dengar je rumours ni saham tu akan dikejar lah so selagi rumours tu masih dalam rumours kan, jadi saham-saham tu akan bergerak kan. Lagi banyak rumours tu keluar, lagi banyak rumours tu tersebar, saham tu akan lagi naik kan, sehinggalah kan rumours tu sampai kepada Bursa Malaysia kan. Bila sampai kat Bursa Malaysia kan, company secretary dia kan akan beritahu pada Bursa Malaysia untuk release the news. Apakah news tu? News berkenaan dengan syarikat tu. Adakah news tu positif kan, syarikat tu dapat kontrak ke kan, syarikat tu buat placement dapat duit lagi ke kan, syarikat tu dapat job ke, syarikat tu mak buka kilang, nak buat kilang ke, syarikat tu macam-macam lah kan, dia JV ke kan, dia merger ke, dia take over ke kan, benda-benda macam tu lah kan. So dia akan sampai ke Bursa Malaysia. So kalau kata news tu sampai kat Bursa Malaysia, apa jadi ialah ia akan dikeluarkan lah dalam bentuk news. Selalunya dia akan keluar belah petang, tengah hari atau petang kan. Kenapa? Sebab dia mesti keluarkan lepas market hours lah, bukan market hours. Sebab kalau kata news tu news yang penting kan, keluar masa market hours kan, syarikat tu kena suspended. Dia kena suspend selama 1 jam. 1 jam kalau ada any material development tentang syarikat tersebut. Kalau ada benda-benda penting, news-news penting yang keluar untuk syarikat tersebut kan, jadi syarikat tu kena suspend lah. Kena suspend selama 1 jam sebelum news tu, supaya supaya
market can absorb the news lah. Market boleh terima news tu, boleh absorb the news. Kemudian barulah dia uplifted untuk kembali didagangkan lah. Itu biasa. Jadi cerita dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan perempuan jenis yang belajar dengan sifu entah mana-mana, lepas tu dia suruh tuan-tuan perempuan baca surat khabar lagi kan. Baca The Edge lah, baca apa nama? Semua-semua news yang ada dekat WhatsApp tu, dekat social media ke, dekat surat khabar tu kan. Itu silap lah. Silap kenapa tuan-tuan? Silapnya ialah kalau nak buat duit untuk trader, buy on news, sell buy on news pula dah. Buy on rumors, sell on news. Kan? Kalau kita hari news tu masalah lah tuan-tuan. Sebab kalau news sudah keluar masalah. Pasal apa? Sebab selalunya saham tu akan naik, kemudian dia akan ke bawah. Pasal apa? Pasal yang dah beli di awal-awal rumors tu tadi kan, yang orang dalam tu kan semua dah jual dah saham tu. Kita pula baru nak beli. Kan? Itu jadi masalahnya. So never buy on news kan. Kalau news tu kan dah keluar di paparan social media, dia dah keluar kat Telegram, dah keluar kat WhatsApp, keluar kat Facebook, dan keluar dekat berita dan sebagainya kan. Dia dah considered news lah. News ni dah jadi apa yang dinamakan sebagai secondary information. Bukan primary information lagi, dia jadi secondary information. Secondary information ni maknanya semua orang dah tahu kan. Bila semua orang dah tahu, habislah cerita dia kan. Kalau kata cerita tu berakhir di situ, dah tak ada lagi rumor-rumor atau news yang akan datang, saham tu kembali dah turun ke bawah. Itu cerita dia. Itulah kebiasaan dia. So dalam hal ni kena perhatikan syarikat mana yang sekarang ni berada dalam rumors. Kalau selagi dia dalam rumors, kita pegang je dia sampai hari news dia keluar. Faham tak ni? So rumors dengan news pula pun ada dua kan. Kalau rumors tu negatif, ke bawah lah dia kan. Tapi kalau rumors tu positif, dia akan ke atas kan. Kadang-kadang dia bagi rumors, contohnya baru-baru ni AT bagi rumors dia nak take over Pearl Glove kan. Cerita last tak jadi ambil. Jadi news tu jadi news negatif lah kan. Rumors tu jadi news yang negatif. Jadi tak cantik lah. So dalam hal ni bila news tu negatif, dia akan beri impact negatif kepada pergerakan harga saham tersebut. Okey. Alright. So dalam hal ni kita tengok pula syarikat tu. Kadang-kadang anda boleh lihat tau, dia ada dia keluarkan rumors tu. Dia sebulan sekali kan, kerap kali ada rumors, ada news, ada rumors, ada news, ada rumors, ada news. Dan kalau anda lihat syarikat tu yang anda laburkan tu kan, memang ada news lagi. Contohnya sekarang ni tengah panas lah saham, anda tahulah kan, saham AT Systemization kan. Rumors dia nak take over Pearl Glove tak jadi kan. Tapi dia dah buat kilang sendiri, production sendiri dekat Cemor, dekat Kilat, dekat Kelang kan. Alright, tak kisah. Kemudian kita dengar dia ada news, dia Kautim dengan V Solar untuk buat solar dekat dekat kilang dia. Kemudian dia Kautim dengan LKL untuk distribution glove tu tadi kan. Lepas tu kita dah dengar dah rumors yang dia akan keluarkan sarung tangan getah tu menjelang hujung bulan November, awal bulan Disember. Jadi kat situ kita boleh nampak yang dia masih lagi ada news kat depan nanti. Masih ada cerita lagi syarikat tu kan. Jadi it is something to hold lah. Kita boleh tunggulah kan. Kita boleh pegang dulu, kita tengok sampai news tu betul-betul keluar. Kalau news sudah keluar, then baru kita jual. Itu antara perkara yang kita boleh buat lah. So idea dia tuan-tuan, buy on rumors, sell on news. Faham rumors tu ada sesuatu yang belum keluar lagi, belum ada dalam WhatsApp lagi kan. Kalau ada pun kawan-kawan kita cerita, sebab kawan-kawan kita dengar daripada dalam syarikat kan. Dengar dalam syarikat ke, kawan-kawan dengar daripada director ke kan. Tu cerita dia. So satu perkara lagi kena ingat lah, kadang-kadang rumors ni dia ambil masa yang lama kan. Katalah dia nak take over syarikat ke, dia nak dapat job ke, kadang-kadang kan ambil masa 3 bulan, kadang-kadang 6 bulan kan. Jadi dalam pelaburan tu dengan rumors pun kadang-kadang kena hold lama kan. Hold lama sampai news tu menjadi kenyataan. Sebab proses untuk, kalau katalah nak take over syarikat, bukan ambil sehari dua kan, silap makan bulan kan. So kita dengar hari pertama dia nak take over satu-satu syarikat dan akan jadi positif pada syarikat dia kan. Tapi kita nak tunggu 6 bulan nanti barulah benda tu jadi kenyataan. Kan kelama tu. So apapun juga sekali lagi FY tegaskan, buy on rumor, sell on news. Alright. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah
Besok kita sambung lagi cerita-cerita tentang strategi-strategi yang kita boleh guna pakai dalam menabur saham di Bursa Malaysia kan. Idea dia adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Alright. So jangan lupa tuan-tuan, like dan subscribe lah FY punya channel saham ni kan. Boleh juga, tapi sambil-sambil tengok video saham tu boleh juga tengok-tengok video-video motivasi. Semoga sikit banyak membawa manfaat kepada anda di luar sana. Alright, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.